أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله. سبحانك يا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك آمين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin Allah, kurniaan Allah, Tuhan beri peluang untuk kita berjumpa mata bersua muka malam ni. Malam yang istimewa, pisiklah agak-agak malam ni. Seperti biasa ni, kita seorang diri, kadang-kadang kita jemput guru-guru kita, bapa-bapa kita untuk mari berbincang dengan keadaan semasa. Atau kita panggil dengan keutamaan yang sepatutnya kita melakukan diri kita kena dengan keadaan semasa ataupun waktu-waktu yang kebahagiaan, waktu yang ada kelebihan. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang bersama dengan kita lebih kurang masuk malam ni 80-90 orang dah ni. Awal-awalnya. Mana-mana yang baru masuk, seperti mana biasalah kita kongsikan. Bukan sekadar kita nak kebaikan, kita kongsilah kebaikan ini melalui share. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Mana-mana orang yang tunjuk jalan baik kepada saudara mara ataupun kepada orang lain, siapa-siapa pun yang dapat kebaikan dengan sebab tunjukkan dia, pahala macam mana dia buat, gitulah. Ini sama-sama dah kita dah tahu dah. Bukan sekadar kita nak tengok, bukan sekadar kita nak kebaikan, bahkan kita nak bagi juga pada saudara kita, sahabat handai kita, boleh dengar juga perkara yang baik. Alhamdulillah, malam ni istimewa kita bersama dengan dua orang imam masjid. Dua orang imam masjid, kemungkinan lah saudara-saudara kita kenal dah ni. Berkenalan dah ni. Kerana dua-dua imam ni bukan biasa. Duk ceramah, duk berapa kata-kata pindah juga. Bersama dengan ambo. Dua-dua tu imam ni. Dan kedua-dua tu imam ni adalah sahabat saya. Sahabat ambo. Bersama. Di mana-mana tempat kita bersama semua dengan dua-dua imam. Yang pertama kali, Al-Fadil Tuan Imam Nazari. Tu imam Kapung Attah. Dan yang kedua Al-Fadil Imam Masjid Imam Abdul Hakim, imam hakim kita di Masjid Pelak. Dua-dua ni daripada Telubai belakang dua-dua jadi kita ambil sejuk dah mudah kira bercara. Mudah kira bercara. Alhamdulillah, lagu mana kata Assalamualaikum warahmatullahi dua-dua imam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat-sihat. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Lama rindu kata. Duk jarang sedialah, tapi masuk teknologi baru-baru ni alhamdulillah, walaupun jauh, walaupun geno pun kita boleh orang panggil hipon sekali. Masya-Allah. Malam ni agak kata istimewa sangatlah nak boleh jumpa ni payah. Tapi boleh jumpa, Masya Allah, tiga-tiga ni malam ni kita boleh tengok Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ayah Mai banyak-banyak Dia tak usaha dia, semoga dengan usaha ni kita kata dapat kita boleh manfaat yang besar, khususnya di kita kata di dalam awal
bulan Zulhijjah ni insya-Allah dah. Itu dia. Ya. Atau tak Imam Hakim ucap apa sikit awal-awal. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dah lama dari bapa kita tak boleh nak tengok kami semua ni tapi walau bagaimanapun kita ambil manfaat daripada alat-alat untuk boleh sama-sama kita berjumpa pada malam ni. Jadi semogalah pada malam ni apa saja yang kita akan muzakarah pada malam ini akan dapat manfaat untuk kita semua insya-Allah taala. Maka sebelum daripada tu saya minta kepada penonton-penonton kita ni jangan lupa share ni satu perkara yang penting bagi kita dan kerana lebih ramai lagi orang boleh pakat tengok pada malam ni untuk sama-sama kita pakat kongsi bersama ambil manfaat bersama insya-Allah. Alhamdulillah. Itulah. Sorok-sorok bimbang-bimbang takut orang rumah ni kata kembek ramai saja tu. Duk kerah gitu kita kecek dulu bunyi suara. Alhamdulillah dua-dua imam kita. Imam muda lagi. Dua-dua tu imam ni muda lagi. Bila muda cara tadbir, cara dia cara masjid, cara masjid. Alhamdulillah. Jadi kita duk pergi belakang dah dua-dua masjid ni. Tak kira lah masjid kampung atas tu. Hamba pun ada juga kuliah situ. Belum pada Covid tu duk pergi juga bulan sebulan sekali. Di kampung Pelak Luk pun biasa duk pergi dah sejak dia masuk semaya dah. Alhamdulillah. Tengok dari segi tadbir, dari segi bicara susun ataupun cara-cara patanah lah kita panggil mudah-mudah masjid. Alhamdulillah daripada dua-dua imam yang muda ini. Lalu tu kita tak melawatkan masa. Tengok pada penonton-penonton kita ni ramai dah masuk ni. Hampir-hampir dekat dengan 180 dah kita masuk ke bicara. Jadi hak mana masuk ni 180 orang ni dah. Lebih kurang ni. Mula-mula kali macam mana biasa tu lah. Tak apalah kita nak royak kita duduk mana daripada mana-mana. Daripada banyak-banyak tempat hak duk mari ni. Malaysia pun ada. Daripada Thailand pun kita ni biasalah dah. Malaysia pun ramai juga selain penonton ni. Daripada Terengganu, Kedah, Kuala Lumpur, Pahang. Hak duk komen learning lah kita duk tengok. Daripada Pahang clear. Daripada Johor clear. Makna jauh-jauh juga. Ada hak Singapura ada tak Mek? Singapura, Indonesia bersama dengan pek kami sini. Alhamdulillah malam ni kita boleh buat dengan ucara dengan istimewa malam ni. Percara yang ni kita akan bercara tentang dengan bulan-bulan yang ada keutamaan, bulan yang ada fadilah. Yang ni bulan yang kita ada sekarang ni, bulan Zulhijjah. Kita maklum dah tak berapa hari dah kita akan sambut hari raya. Raya Gerbang kita panggil kampung kita Raya Gerbang ataupun Idul Adha. Lalu tu kita belum pada nak masuk Raya Gerbang kita kena kena ambil tahulah fadilah kelebihan utama 10 hari ni sama tahu nak sampai raya tu ada macam-macam keutamaan. Ada macam-macam fadilah kelebihan di sini. Maka bicara yang kali pertama kali kita akan hantarlah kepada Imam Nazari kita untuk cerita sikit, royak sikit tentang kelebihan 10 awal bulan Zulhijjah ni, apa keutamaannya, apa ada fadilah kelebihannya, supaya Imam Nazari kita tolong ngupah ataupun tolong beri syarah-syarah kepada para penonton yang sedang penonton di kata-kata tepat. Dipersilakan Tuan Imam Nazari kita. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan wa wara'an fid din ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sekali lagi terima kasih kepada Ayah Mai dan terima kasih kepada Tuan Imam Hakim. Dan terima kasih kepada penonton-penonton kita semua ataupun pendengar ataupun kita kata mustami'in ataupun muta'allimin hak mana malam ni termasuk di dalam
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah kata, suruh kita jadi orang 3 orang dah. Kalau kita tak boleh jadi yang pertama, kita jadi yang kedua, tak boleh jadi yang kedua, kita jadi yang ketiga. Maka jangan jadi yang keempat. Apabila jadi yang keempat, kita akan binasa, kita tak berjaya. Iaitu penonton-penonton kita yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni yang masuk. Maka marilah sama-sama kita pakat share supaya kita dapat mengambil faedah pada malam ni, dan kita berdoalah semoga Allah Subhanahu Wa Taala dapat taufik dan dapat berkat di dalam hidup kita, khususnya di dalam malam yang kita kata ataupun hari yang kita kata sangat-sangat bertuah kita berada di dalam bulan ni, iaitu yang dinamakan 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi alhamdulillah, banyak-banyaklah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Sebiasanya kita kalau kita duk dengar dah, kemungkinan kita rasa semua dah dengar kelebihan berkenaan dengan 10 awal bulan Zulhijjah. Dah 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah ni masuk dalam bulan yang ke-12 dah. Bulan yang ke-12 dalam bulan Islam, iaitu yang himpun di dalamnya sabit itulah kita kata daripada ulama-ulama yang banyak dia himpun kebaikan di dalam bulan ni, dan setengah daripada ulama Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dah, Imam Amirul Mukminin fil hadis, dia kata daripada fadilat-fadilat kelebihan 10 awal bulan Zulhijjah ni, dengan sebab mengandungi atau kita kata duk hipung di dalam tu berbagai-bagai ibadat yang besar. Berbagai-bagai ibadat yang besar. Yang pertamanya kita kata ibadat apa? Ibadat haji hak sebesar sekali. Ibadat haji ni tak ada dah ibadat dalam ibadat yang paling besar pahalanya. Lalu itulah orang yang pergi buat haji ni, mereka yang buat haji ni, Nabi kata orang-orang yang siapa yang buat haji, maka dia akan keluar daripada dosa seperti kayaumin waladathu ummuh, seperti mana dia hari beranak, suci besar, tak ada dah ibadat-ibadat hak kita kata sangat-sangat hebat macam ibadat haji ni. Dah semua kita rindu, dan haji ni termasuk dalam salah satu rukun Islam yang 5. Makna kata cuma dia terhenti orang panggil ibadatun badaniyatun, ibadat rasanya kena pakai rang, kena pakai harta. Jadi bukan kata sekadar ada orang nak pergi boleh juga, kena ada harta juga. Dah tidak nak cari mana nak pergi untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dengar Imam Ibn Hajar dia kata kerana mengandungi orang panggil beberapa ibadat yang besar-besar, salah satunya haji. Dah. Yang keduanya iaitu puasa. Puasa ni kerana ada kelebihan dia di dalam 10 awal ni, iaitu kelebihan puasa di dalam 10 awal, iaitu seperti kita kata, lalu kita kata dalam bulan lain dia ada juga puasa kelebihan, macam kita kata puasa hari Senah, hari Khamis, hak tu kelebihan suku, dan kita kata puasa 3 hari dalam sebulan, hak tu kelebihan suku. Tapi hak ni puasa dia khas bagi 10 awal bulan Zulhijjah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah yang Allah Subhanahu Wa Taala dapat taruh ke umur kita, yang Allah Subhanahu Wa Taala panjang ke umur kita, boleh kita lagi dalam bulan Zulhijjah pada tahun ni. Jadi sekarang ni kita tengok masya-Allah para penceramah kita atau para ustaz kita, para guru-guru kita duk kaya kita nak bakit kesedaran berkenaan dengan kelebihan 10 Zulhijjah. Jadi learning ni alhamdulillah, saya rasa kata kemungkinan ni kita duk mula buat kempen. Hak ni kena jadi kempen ni. Jadi dia panggil kerana sepa dulu kita duk dengar dah kemungkinan ni ceramah duk royak dah. Jadi kita duk besar kadang-kadang 10 akhir Ramadan. Kita duk dengar 10 akhir Ramadan ni. Jadi makna kata nak masuk 10 akhir ni kita kena cedek, kena koh di kita dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena kurangkan kerja, kena kurangkan tu, kena kurangkan ni. Tapi hak ni pun dalam 10 awal bulan Zulhijjah ni kita kena jadi juga, makna kata koh taksis masa kita dengan beribadat kepada Allah. Salah seorang daripada sahabat Sa'id bin Jubair, apa nama ni? Daripada Sa'id bin Jubair, dia kata apabila masuk 10 awal
Sa'id bin Jubair ni dia bersungguh-sungguh dalam beribadat deh. Sehingga mana dia kata kana iza dakhala ayyamul ashr ijtahada ijtihadan syadidan hatta ma yakadu yuqdar alaih. Nak ayat kata Sa'id bin Jubair ni apabila masuk 10 awal Zulhijjah, dia bersungguh-sungguh di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kata hampir-hampir tak kuasa nak buat dah. Ada berlaku dengan semaya, ada berlaku dengan puasa, ada berlaku dengan bersedekah, ada berlaku dengan qiyamul lail, ada banyak tu nak ayat kata daripada para sahabat, para tabi'in. Sa'id bin Jubair dia. Tu nak ayat kata ini adalah kelebihan yang sangat besar yang kita kadang-kadang paling tak ada ambil berarti sangat. Sebenarnya di dalam orang panggil awal 10 Zulhijjah ni, kalau banding nak ayat tengah 10 akhir Ramadan tu, sama-sama dia lah kita kata mudah-mudahan hak ni. Hak ni kelebihan dia lagi, tapi hak ni kelebihan dia lagi ni. Tapi nak ayat kata sangat-sangat besar. Besar. Kalau hadis kita duk dengar dah, tak ada dah Nabi kata tak ada dah hari hak mana amal taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu lebih kasih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu daripada 10 awal bulan Zulhijjah. Makna kata 10 awal ni ibadat di dalam tu kalulah kita nak jadi orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tak? Kita semua ni nak kedak jadi orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kedak kita jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita nak jadi kekasih Allah, maka kita kena buat masa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Supaya kita kalau kita banding kita dengan orang tua kita ke, dia kita dengan orang kerja ataupun kita kata caunai kita ke dalam kerja dah. Kita tahu dah kata caunai kita, toke kita, bos kita tu dia suka gapo. Dia suka gapo tu. Makna kata kalau kita buat hak tu gak Allah, masuk mata bos kita, masuk mata caunai kita, masuk mata toke kita. Toke tak kena royak dah ni. Oh, dia kata ni pandai tahu hati dia. Walillahil masalul a'la, dia bagi Tuhan tu bukan banding-banding macam tu. Tapi nak royak kata apabila masuk mata Tuhan, masuk dalam hak Tuhan tu royak dah, dia kata tak ada hari daripada segala hari. Ayyamin dunia seolah kata dia. Dia ada setengah daripada hadis. Ma min ayyamin ahabbu ilallah ayyuta'abbada lahu fiha min ashri Zulhijjah. Tak ada dah hari. Hak aku lebih kasih sekali. Deh, bahawa beribadat di dalamnya tu daripada 10 hari awal Zulhijjah. Tu. Dan ia adalah afdal ayyamud dunya al-ashr. Tu. Daripada hadis-hadis banyak, hadis-hadis ayat atau afdal ayyamud dunya. Sebaik-baik hari di dunia ni. Ayat sebaik-baik hari di dunia ni. Ada dah ya dah. Sebaik-baik hari di dunia ni Allah. Besarnya. Lalu itulah kita learning, kita nak mula buat kempen. Tapi alhamdulillah dah. Saya rasa dululah saya nak ayat atau tempat saya ni ataupun rumah saya ni. Dulu ni nak ayat kata biasa ya. Biasa kalau orang panggil kalau hari Arafah. Dulu lah kita kata hari Arafah ni biasa kita puasa Arafah dia. Bagi orang tak ada pergi buat haji lah dia. Kita puasa Arafah. Dia kita puasa, tapi dulu ni masing-masing. Masing-masing hak nak puasa, tapi kalau kira kata kemungkinan satu kampung tu adalah hak puasa ada dak. Tapi selepas daripada 2-3 tahun lepas ni alhamdulillah kesedaran banyak. 4-5 tahun lepas saya ingat kalau kampung saya sendiri 4-5 tahun lepas. Orang puasa Arafah ni dah kita galak puasa Arafah ni kerana puasa Arafah tahu dah kelebihan dia dah. Dosa sebelum padanya dan dosa selepas padanya setahun jadi 2 tahun. Tuhan apa dosa. Nak kaya kata mari kesedaran lagu ni agak-agak boleh kata sutai kampung we puasa belaka. Kalau rumah saya lah bukan nak puji sangat tapi nak kaya kata kebanyakan ada kesedaran hahan ni. Cuma sebab apa? Sebab tu kita perlu muzakarah sama royak kelebihan. Apabila dah kalau kita royak kelebihan gapo-gapo pun kalau kita tak tahu orang dia tak tahu kelebihan, dia tak nak buat walaupun itu pun dia tak boleh dengar, dia tak boleh gapo okey. Hak tu itu dia nak tahu tentang kelebihan. Royak kalau royak tu Arafah weh besar weh. Sekadar tu ya tapi dia nak kepada bakit ni. Orang nak ni nak apa nama panggil? Nak cuci nak panah lah kalau kita kata gitu nak panah sikit. Tu nak panah.
Lepas tu hak tu lah jadi mula di situ. Dah, mana kata Arafah, orang puasa, masya-Allah, saya ingat lagi dah. Kalau buat dulu tak apalah, boleh buat makan di masjid dia, buka puasa ramai-ramai di masjid. Biasalah buat makan piku-piku dah daging, biasa buat makan apa nama ni? Kalau buat sup banyaklah dah, beratus. Orang mari berbuka puasa bersama. Tu dia atas ya, orang tina suku puasa di rumah. Tapi alhamdulillah kebangkit teh. Jadi law ni kita kena ada. Makna kata di kita sendiri tu dah orang panggil sifat kita nak bakit benda-benda lagu ni, bakit kebaikan. Karena kebaikan ni untuk siapa? Untuk kita belaka. Dah, untuk kita. Tak tahu ya, bagi berapa minit ni rang sebagai rang mula-mula, takut jadi terlalu panjang. Dah. Tu. Terus. Orang panggil terus. Jadi lagu-lagu ni kita perlu nak ada kebangkitan ummah. Kebangkitan dengan secara secara umum dalam tempat kita. Kenapa? Kita nak royak kata dah kebaikan satu-satu tempat. Kebaikan satu-satu tempat ni ia terhenti di atas kebaikan umat manusia di tempat tu. Apabila umat di situ, tempat situ dia gemar semua duk tengok kebaikan, semua tengok kepada fadilah, kepada kelebihan, maka kebaikan dia akan mari. Al-barakah, keberkatan tu dia akan mari sendiri. Dia tak serupa. Kalau kita tengok dah, saya ingat kata tengok. Saya pergi di Turki sekali dah. Nak royak kata di Turki ni, kalau mungkin ni ada kita biasa gidah ataupun kita biasa duduk dengar dah. Di Turki ni dia ada satu tempat, tapi satu tempat tu masya-Allah kita pergi dah. Kita rasa kata, di sini rasa berkat lah. Belalah kita kata negara Turki ni negara yang dekat Eropah dah, di Istanbul. Ya. Tapi di situ tu nak ayat kata apabila pergi satu tempat tu, bahasa lain sikit weh. Tak usah bahasa lain kan? No ya. Dah. Di situ tu orang semaya subuh lebih pada semaya jemaah. Masya-Allah. Allah Akbar. Nak royak kata. Orang semaya subuh tu tak kalau kita pergi lewat sikit dia sebelum daripada kita kata sebelum daripada nak best tengah je atau sejak kalau pergi lewat masuk gebet tak masuk alih dah. Duk luar masjid, bukan masjid kecil, masjid besar. Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Masya-Allah. Dah kita tahu belakang dah Abu Ayyub Al-Ansari sahabat. Hok mati di apa nama dalam pembuka masa Muawiyah tu lah. Tapi di situ ada kubur dia. Tapi nak royak kata di situ tu ada kebaikan, nak royak kata ummah tengok. Kemungkinan dengan berkat hak ni juga ni sabit kerajaan Turki lah ni naik orang panggil tengok dah. Kita bukan nak royak kata masalah politik ke apa, tapi nak royak kata kebangkitan ni satu sahwah Islamiyah ni buat kemungkinan berkat di situ jadi baik semua negara pun gapo semua tengok. Kita pun tak usah orang panggil putus harapan. Tempat kita walaupun kita tengok dah banyak dengan memanglah perkara-perkara mungkar banyak lagi tempat kita dah. Perkara dadah, perkara gapo nak bagi susah masalah masyarakat. Tetapi hak penting kita nak ada benda-benda lagu ni. Ada kesedaran dengan berkenaan dengan ibadah, berkenaan dengan orang panggil amalul khair. Kita tengok masya-Allah lah ni tak serupa dengan dulu dah. Kesedaran amalul khair masya-Allah. Kadang-kadang minta. Tapi nak ayat tu wasail. Nak ayat kata cara-cara tu ada juga melekat. Kita guna cara tu kena. Ni supaya ni guna cara ni kena dah. Tengok kita duk minta kadang-kadang minta khairat kau tu. Allah semalam ni 2 juta cari mana ya? Dah nak ayat kata Allah kesedaran umat ni. Malam ni pun supaya tu juga. Ya kita ni duk nak buat batu masjid ni juga ni dah. Masjid di Padang Besar ke? Dengar-dengar ni alhamdulillah duk usaha, duk minta khairat. Insya-Allah kita dalam 10 awal ni, dalam 10 awal Zulhijjah ni, kita tahu dah Allah Subhanahu Wa Taala berganda-ganda amalan kita. Di sinilah nak ayat atau kelebihan. Insya-Allah kita akan masuk berkenaan dengan sikit lagi kelebihan-kelebihan. Saya ada satu orang panggil nak bui amma juga selagi insya-Allah. Tapi sebelum pada tu insya-Allah kita takut jadi puas kita cuba itu pula sikit insya-Allah setelah lagi nanti saya pusing round yang kedua pula dah. Insya-Allah. Ya alhamdulillah. Saya tak ada yang naik sekali. Ya, baik. Alhamdulillah. Tu daripada Tok Imam kita di Kampung Atas, Tok Imam Nazari, ulah saya dia berkaitan dengan kelebihan di awal bulan Zulhijjah ni begitu banyak sangat.
Tetap dengan amalan kita kebakit teh. Kalau kita tak mulai, orang panggil kata sebutkan perkara-perkara yang ada kehebatan ataupun fadilah di dalam bulan-bulan, tak kira lah bulan ni, bulan lain, bulan apa, ya bulan Islam semua ada kelebihan masing-masing. Maka kita nak sebenarnya kata kena ambil kelebihan tu, berhajat kepada kita kena dengar supaya kita ada gemar di hati kita, ada orang panggil ba'is, bakit kita kepada kepada kelebihan tu. Maka tak dapat tidaklah kita kena dengar daripada riwayat. Di sini tempat kita sekarang lah ni banyak bakit dari guru-guru kita, bapa-bapa kita, hak muda cara muda lagi, hak tua cara tua gitu deh. Duk pakat sapa-sapakan maklumat kepada kita, moga-moga kita rasa setuh dalam hati, rasa nak juga kelebihan di bulan-bulan yang ada kelebihan dan ada kehebatan. Maka pergi kepada Tok Imam kita, Tok Imam Hakim, Tok Imam Abdul Hakim, supaya Tok Imam tolong kupas saya lagi ataupun beri lagi penjelasan tentang kelebihan pada awal bulan Zulhijjah ini. Dipersilakan Tuan Imam Abdul Hakim kita. Bersalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dan sama-sama kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam ini kami bertiga, dan saya terima kasih kepada ayah mai kita yang mana sudi dan jemput saya berdua dengan Imam Nazari untuk kongsi bersama dalam laisut pada malam ini, tentang tajuk mana keutamaan bulan Zulhijjah lah. Jadi seperti mana sudah maklum, Tok Imam Nazari kita saat ini tu pun sudah cerita beberapa perkara tentang kelebihan daripada awal Zulhijjah saat ni, supaya nawi kita ni, bapak kita, apabila kita dengar dah, kita tahu dah, sama-sama kita boleh beramal. Seperti mana Tok Imam kita kata tu lah, kalau tengok di kampung dia saat ni tu, sebab dengan ada tasjid, ada duk gemar semua orang kampung dia, jadi buat jadi orang saat ni tu boleh pakat nampak apa ni kunka gapo dia ratik kelebihan dalam bulan Zulhijjah. Maka bukanlah kita kata sekadar di tempat dia pada hari ni, dan yang mana tengok penonton kita sebanyak dah 300 lebih, kita pakat sebar, kita pakat share, sama-sama kita boleh pakat tahu. Yang kita tahu dah, kita tahu lagi, dan kita sama-sama pakat berkongsi bersama insya-Allah. Jadi dan juga Tok Imam kita, seperti mana saat ni Tok Imam Nazari kita sudah katanya amalan-amalan yang Allah Taala sangat kasih, iaitu kita buat ibadat kita ataupun buat amalan kita pada awal Zulhijjah. Jadi nak kata kelebihan ni besar daripada bulan Zulhijjah ni ayah weh. Kerana bulan Zulhijjah ni dia kalau tengok kelebihan dia ni besar daripada bulan Ramadan lagi ayah. Sebab apa dia? Sebab kerana dalam bulan Ramadan ni ibadat yang kita kerja, amalan yang kita buat, kita akan dapat 70 kali ganda. Dalam bulan Ramadan kita dapat 70 kali ganda. Tapi dalam bulan Zulhijjah ni ayah, dalam bulan Zulhijjah ni Allah Taala dia berlipat ganda 700 kali ganda. Masya-Allah. Takwih lebih kena. Bulan Ramadan tu lebih dah. Dan juga semua bulan mana-mana lebih, tapi katanya kerana sebab tu Allah Taala kata amalan yang Allah Taala yang dia kasih ialah pada 10 hari Zulhijjah. Jadi yang katanya dalam bulan Ramadan kita buat ibadat apa, Allah Taala berlipat ganda sampai 70 kali ganda. Adapun pada bulan Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah ni 1 sampai 10 ni ataupun 1 sampai 9 dalam 10 Zulhijjah ni Allah Taala berlipat ganda sampai 700 kali ganda. Allah. Kalaulah kita dengar dah, tu hebat dah. Dah bulan Ramadan tu masya-Allah, orang kita pakai wuduk, buat amal ibadat apa semua. Tapi kemungkinan orang kita ni dia tak tahu. Kata kelebihan dalam 10 Zulhijjah ni Allah Taala sangat kasih ibadat kita. Allah Taala sangat suka bagi hamba dia buat amal ibadat, lalu itulah dalam 10 hari awal Zulhijjah ni ibadat yang dia buat, kerjaan yang dia buat ni Allah Taala berlipat ganda sampai 700 kali ganda.
Masya-Allah. Ni besar hebat tak hebat ya weh. Dan untuk email kita deh. Dan juga ada dua pada sahabat lagi. Sahabat pun ada cerita juga deh. Mana satu hari yang kita buat ibadat dalam bulan Zulhijjah saat ni tu sama dengan 1000 hari bulan yang lain. Satu hari. Ambil pada 1 Zulhijjah. Kita buat, kita puasa 1 Zulhijjah misalnya, ataupun kita sedekah dalam 1 bulan Zulhijjah misalnya, ataupun kita buat apa saja dalam 1 hari pada dalam bulan Zulhijjah ni Allah Taala saat ni tu kelebihan dia saat ni tu sama dengan kita buat 100 hari daripada bulan Zulhijjah daripada bulan lain. 1000 hari daripada pada hari lain. Dia kata 1 hari yang kita buat sama dengan 1000 hari. Honing bagi hari 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, buat 3 Zulhijjah 1000 hari. Buat 4 Zulhijjah supaya kita buat 1000 hari pada hari lain. Hingga sampai hari 9, hari Arafah. Allah, ni hebat lagi ayah, masya-Allah, tabarakallah. 9 Arafah kalau kita buat, kita puasa pada hari tu sama juga kita puasa pada hari lain tu 10,000 hari. Allah. 10,000 hari. 1 hari kita buat dalam hari 9 Arafah sama dengan kita buat 10,000 hari. Allah. Hari lain 1, kita kata 1, 1000 dah kita boleh. Hari yang kedua 1000 dah kita boleh. Hari yang ketiga 1000 dah kita boleh. Dia masuk sampai 9 Zulhijjah, kita dapat gana pula 10 hari. Supaya 10,000 hari. Supaya kita kalau kita puasa sehari bulan Zulhijjah, supaya kita puasa 1000 hari pada bulan lain. Kita puasa 1 hari, hari 9 Arafah, sama dengan kita puasa 10,000 hari pada bulan lain. Ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cedek untuk nak kepada hamba-hamba dia rebut buat amal ibadat pada awal 10 Zulhijjah. Masya-Allah. Allahu Akbar. Ini ayah besar. Sampai itulah. Maka setengah daripada amalan-amalan. Kemudian ibu bapa tanya pula, apa amalan apa yang kita nak buat sepatut yang kita nak buat dalam 10 Zulhijjah ni banyak. Maka di antaranya kita puasa. Kita puasa. Kita puasa 1 Zulhijjah. Sudah puasa 1 Zulhijjah, kita puasa 2 Zulhijjah. Kita puasa 3 Zulhijjah. Kerana orang alim-alim dulu, ulama-ulama dulu, para orang soleh-soleh dulu, pada orang sahabat tabi'in dulu ni, mereka sangat suka dan gembira, maka gemar sangat mereka puasa pada 9 lah. 10 tak boleh puasa ya. Sebab 10 ni hari raya. Hari kita puasa. Mana boleh kita puasa 1 sampai 9. Tak mau kata berebut 10 Zulhijjah, puasa pula hari 10 tu. Tak dosa pula. Sebab 10 Zulhijjah hari tu ialah hari yang kita berraya ramai-ramai. Dia katanya kerana hebat amalan puasa ni ayah weh. Hebat amalan puasa ni, kita puasa 1 hari Allah Subhanahu wa Ta'ala ni menjauhkan diri kita daripada api neraka ning. Allah Ta'ala jauh kita ni ialah di kita 100 tahun jalannya kuda yang kuda yang lari derah. Ya. Benar yang kata kuda lari 100 tahun sejauh mana kita dengan api neraka, Allah Ta'ala menjauh diri kita setara tu. Ya. Ini hebat. 1 hari kita puasa ning Allah Ta'ala menjauhkan diri kita jauh dengan neraka sepanjang mana? Sepanjang kuda lari. Kuda bukan kuda biasa ya. Kuda hok cepat, hok lari cepat, ketup tadi tu 100 tahun dia lagi setara mana, maka diri kita ni boleh jauh dengan api neraka setara tu. Allah. Kalau kita tengok 2-3 perkara ni pun berasa ni Allah, kalau tak ada perasaan lagi tu gak ya weh, tak tahu nak royak dah. Tak gitu. Mana kelebihan dan banyak lagi. Bukan sekadar puasa, kita boleh kalau kita kita sedekah, kita buat kebajikan. Kalau kita sedekah pun macam itu juga. Kita sedekah 1 hari supaya kita sedekah
1000 hari. Allah sabit tu di hari ni berapa peluang benar dah. Yang mana kita ni dah berapa hari dah 1-2 hari Zulhijjah lepas dah tak ada nak buat, maka kita qada pada hari yang 3 yang keempat hingga sampai yang 9 ni kita rebutlah peluang ni. Kita puasalah boleh pada ada yang lebih lagi ni dan kita sedekah. Kita ganti kita sedekah yang mana ada sumbangan nak buat masjid apa salah lagi ayakan istihad, maka peluanglah bagi ibu bapa kita yang dengar dalam laisuk kita ni dan juga kita sapa gilah, kita pakak chair gilah. Kenapa? Tujuannya nak bui buat kita hodok ke rumah lagi. Deh hok tak leh tahu, bakat-bakat boleh tahu dan juga yang saya dok kecek ni bukan nak sedap mulut saja, bukan nak pada orang tengok gambar. Ini adalah satu untuk nasihat pada diri saya sendiri supaya saya pun berasa nak buat ibadat juga. Tu doyak kelebihan tu. Kemudian seperti mana dan jangan banyak lagi kelebihan kerana kita round pertama ni kita bagi lebih kurang 20 minit 10 minit sore. Saya pun nak sentuh sikit dalam awal 10 Zulhijjah lagi. Jadi dalam hari 9 Arafah ni sama-sama kita pakat puasa. Kerana siapa dia yang puasa pada hari 9 Arafah ni, Allah Ta'ala pada hari tu Allah Ta'ala merdeka hamba dia daripada api neraka banyak sekali pada hari tu. Hari yang ke-9 Zulhijjah ni, hari Arafah ni, hari yang Allah Ta'ala merdeka hamba dia yang banyak sekali neraka. Mudah-mudahannya apabila kita puasa pada hari tu, kalulah kita saat ni sama Allah apa kawana wali azabillah, apabila saat ni tu, kalulah kita saat ni Allah Ta'ala merdeka kita, jauh kita daripada api neraka. Mudah-mudahan kita akan masuk dalam tu hati. Paling lebih-lebih lagi pada hari ni, kita bapak kita ni duk rindu sangat pada Mekah, duk tasjih setahun 2 tahun dah tak lagi wahji. Bagi orang wahji tak apalah, dia akan dapat ganjaran pahala puasa semaya di Mekah, boleh pahala banyak ni di Madinah, banyak ni kita berzikir di Masjid Haram. Kita tak boleh nak buat dah puasa, tak boleh nak wahji di Mekah, tak boleh kita nak semaya sunat di Baitillah, tak boleh kita nak pergi buat apa di Mekah tahun ni. Maka kita tukar daripada tu, kita duduk di rumah, kita puasa. Dan pula pada hari 9 Arafah, walaupun kita tak lagi wukuf di padang Arafah, kita pakat puasa kita di rumah. Kerana kita duduk di hari Arafah nu kita nak puasa ledah sebab kita dah sibuk dengan wahji. Kita dah wukuf di Arafah, tak ada peluang. Jadi wapak kita yang kita pergi wahji tu pada hari 9, kita nak puasa tak boleh sebab kita duduk wukuf kerana kita kena letih jalan jauh apa semua. Jadi pada hari ni hikmat kita tak boleh nak pergi wahji, kita ambil kelebihan daripada 9 Zulhijjah saat ni hari Arafah, sama-sama kita ganti pakat boleh puasa pada hari tu insya-Allah taala. Inilah peluang bagi kita bapak. Peluang bagi kita bapak. Bapak yang dikasihi sekalian, apabila kita dengar dah Allah Ta'ala nak uwi hadiah kepada kita ni sangat besar. Allah Ta'ala nak uwi apa ni kongkuan kita ni banyak pada 10 Zulhijjah. Kalau kita tak terima lagi ke Allah Rabbi, apa nak kata tak tahulah. Allah Ta'ala dah cerdas siap dah. Nak beri hadiah, nak uwi hadiah kepada kita. Siapa dia puasa pada awal gini-gini, pala apa kita dengar dah. Pala apa semua ni jauh pada api neraka 100 tahun kuda yang lari cepat. Dan juga orang puasa ni boleh ganjaran sangat besar. Allah Ta'ala dah cerdas nak uwi kita dah. Kemudian kita tak sanggup lagi. Kita tak sanggup nak terima lagi. Kita tak ada perasaan kata nak insaf diri kita. Tak ada perasaan kerana kita lepas-lepas pada hari ni dan umur kita sebanyak ni 40 tahun dah 40 tahun 50 tahun, boleh kata kita tak ada ambil peluang langsung di kita puasa pada bulan 10 hari Zulhijjah. Maka pada tahun ni bapa dengan menasabah kita duduk dalam keadaan saat ini begitu panggil tak nak kecek banyak dah, kita sudah maklum dari hari ni kita nak pergi bergerak mana pun tak boleh, nak berjalan mana pun tak boleh. Kalau duduk di rumah, maka kita ambil kesempatan tu sama-sama kita pakat puasa dalam 10 Zulhijjah. Karena kita nak pergi mana tak boleh dah. Nak pergi, kalau nak pergi gini dia tengah jalan kita lapar, panas, kita kena makan, dahaga.
Duk di rumah saja nak pergi mana tak leh, maka kita puasa kerana ganjaran pahala ni Allah Taala sedia untuk kita ni sangat besar, sangat hebat sekali pada kita. Lalu tu pada round pertama ni saya pun tak panjangkan kali lah. Ini sebagai sikit pada round pertama untuk diri saya. Semoga apa saja saat ni tu dapat kita boleh manfaat bersama. Maka saya nak hantar klik kepada ayah kita pula untuk apa saja yang nak tambah lagi, dan kita akan berjumpa pada round yang kedua pula insya-Allah taala. Maka dia kata wallahu a'lam. Alhamdulillah. Banyak sangat ICC daripada perkataan Tuan Imam kita, Tuan Imam Hakim kita ni. Walaupun 2-3 malam kita dah bicara dah keutamaan bulan Zulhijjah. Malam marai dulu ni kita jemput Babo Ghazali mulut kita dengan Babo Nawawi kat atas. Kita dah bicara dah tentang dengan keutamaan bulan ni, bulan Zulhijjah ni. Tapi walau bagaimanapun tajuk yang sama, tapi uraian ataupun kata ICC dalam kandungan ni tak sama. Habis tu betul kata pepatah, lain lubuk, lain ikan, lain badai, lain belacan. Silap belacan. Belalai. Belacan paling kalau dah. Dah nampak belacan tak tepi tak email tu. Ada nampak tu. Dia belacan tak boleh tinggal pergi ke mana ada semua. Oh, duk jual belacan tak kena? Ada sikit-sikit boleh lah. Alhamdulillah. Boleh kita kongsikan tukar-tukar kepada pek ayah main kata kan nak masa nak cak belajar tak email hakik. Tak gitu. Boleh. Boleh. Mana-mana yang saudara kita ataupun pengikut dalam page ayah main FC, awak berasa kata bunyi kata sedap sangat belajar tak email hakik. Puasa nak kecak kali boleh kita hubungi terus dengan nama page Hakim ni, nama page dah. Hakim, ya. Nama Facebook sama Hakim. Yang kita tulis tu lah. Ya. Ya, sama dengan nama hok tulis tu. Mana-mana hok pasal ada sudi nak terang bunyi kata soho sangat ni. Belajar dua beradik ni. Alhamdulillah. Pandai ada betul molek dengan gelecah pepatah dah. Alhamdulillah. Ini dah dua-dua email kita suka semua. Kita pakai cek bicara dia ada walaupun tak serius lah. Biasa rai-rai tak ada jadi itu sangat. Nah, ini mana kata kita dengar saat ni daripada Tuan Imam kita, Tuan Imam Hakim kita beri ulah saya tentang kehebatan ataupun kelebihan fadilah di dalam bulan Zulhijjah pada peringkat awal 10 awal ni begitu banyak kelebihan. Kalau berbanding dengan bulan Ramadan 70 kali ganda, bulan ni 700 kali ganda. Mana-mana yang melakukan amalan di bulan ni, maka dia menjauhkan diri daripada azab neraka berbanding dengan naik kuda yang begitu pantah jauh mana kalau dia pakai masa beratus tahun. Lebih kurang itulah makna kata dah kita dengar saat ni. Baiklah penonton-penonton para hadirin muslimin muslimat yang bersama dengan kita lebih kurang 400 orang. Pakat-pakat share biasa ramai ni, biasa mungkin ni lah hari ni ada kalau sibuk ada kerja biasa sampai 500 juga malam ni kok sampai 400 lebih ni. Mana maklumlah hak mana bersama dengan kita dalam page dah ikut dalam page Ayah Main FC ni selalu banyak dah demo duk tahu arah-arah kata sekarang learning di Pada Besar learning di Masjid Pada Besar sedang duduk berhajat untuk memungutkan derma khairat supaya nak menyudahkan masjid. Kerana masjid sini ni dia rombok perabung di atas, lepas tu dia nak bubuh baru, nak buat baru lah, buat baru untuk perabung supaya boleh guna dia di 2 lapis. Mana-mana muslimin muslimat ataupun sedang penonton hak mana baru tahulah kemungkinan hak demo biasa dengar 2-3 malam dah demo derma khairat dah. Terima kasih banyak-banyak hak derma dah pas mari. Sekiranya kalau kata lah derma dah 2-3 malam pun malam ni nak derma pula nak ambil pahala malam ni. Dah dengar saat ni bab fadilah kelebihan bulan ni untuk kita melakukan ibadat sedekah begitu gando-gando nak ambil pula peluang ni anak derma boleh. Mengikut balas mana ada tutup bawah tu. Bilik banci Tanakan Kurungtai, nama banci 917001148 ni dah. Nama banci dia Masjid Musafirin Al-Fatanah. Kalau saudara kita sebelah Malaysia berasa nak masuk kongsi juga, nak menyumbang dia juga untuk menyudahkan masjid, boleh. Kita masuk di dalam akaun 559012325058. Banci akaun MyBank. Nama akaun Ekfos Logistik dah. Tu boleh kita berkongsian.
Baiklah muslimin muslimat, para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita hubung dalam bicara kita. Tadi kita nak dengar kelebihan tetel dengan bulan Zulhijjah awal-awal ni. Sekarang ni kita akan bicara halih sikit. Dalam bulan ni juga ada satu ibadah taqarrub ila Allah, untuk kita nak mengedampingkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadat qurban. Ini maklum dah bagi kita, orang kapur panggil gebek. Orang kapur ya pelak amal. Mu tak gebek ke tahun ni, tukar dengan gebek ye. Tak gitu. Alhamdulillah. Lalu tu kita akan bicara lah pula bab kelebihan gebek pula. Kerana hak kita bicara pada malam barang itu, kita cara bab awal Zulhijjah ni, ambil je awal pak sudah. Malam ni kita cara dah sikit-sikit deh. Lepas tu kita masuk bicara dalam bab kelebihan melakukan ibadat korban. Lalu tu kita nak beri pula dah untuk Imam Nazari kita, berikan sikit maklumat ataupun ilmu-ilmu tentang dengan kelebihan di dalam kita melakukan ibadat korban. Dipersilakan Tok Imam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sama sekali lagi deh. Jadi alhamdulillah tak minta dengar dah ya, sikit sebanyak berkenaan dengan 10 kelebihan 10 awal Zulhijjah. Mungkin ada banyak dah kita dah dengar. Tapi saya pun ada sikit lagi nak tambah sikit lagi belum nak masuk gerbel dah. Jadi nak tambah sikit lagi berkenaan dengan tentang amalan yang sepatut kita buat. Sebenarnya amalan banyak dah kita dah dengar dah. Babon tu babon hidup wayak kelebihan. Tapi saya pun ada mungkin ni lah serupa juga dengan orang lain yang ramai dah. Tapi nak wayak kata satu amalan yang istimewa bagi kita sekiranya kita menjadikan awal hari kita dengan kerja macam ni, kemungkinan ni kita kata dah mencukupi bagi kita. Sebenarnya dalam ibadat ni dah tak cukup. Buat ibadat setara mana pun tak cukup. Tetapi kalau kita buat hak ni, makna kata dalam 10 awal Zulhijjah ni, Allah, kalau nak banding ya, nak banding dengan hak lain-lain lagi dengan kita buat hak ni, Allah, rasa kata kalau kita kecek mudah-mudah cukup dah. Kalau aku tak semaya setahun pun tak apa dah gitu kan. Tapi dah tak leh tu. Cuma kita kata ibadat sunat ni ibadat tamah. Ibadat sunat ni ibadat tamah. Jadi kita usaha buat kerana kita nak hipung ke pahala kita dari syurga. Kerana kita nak kepada darjat yang tinggi. Kita di atas dunia ni kita nak darjat tinggi. Kita jadi misalnya kita kata bacuk karacekang dah. Kita tak ada nak sekadar karacekang tu. Gaji RM15,000, RM20,000. Kita usaha pula. Sudah tu buat kosong. Buat kelas tu kelas ni. Kerana apa? Kerana kepada pangkat yang tinggi. Nak kepada pangkat yang tinggi. Tidak kok orang tak gila dengan pada pangkat. Tidak kacau apa duduk tu. Apa nama tu? Orang duk suruh tubik tak si tubik lagi, tak si laop. nak kepada pangkat. Kita kata. Jadi kan duduk kepada pangkat yang tinggi, nak semua kepada pangkat yang tinggi. Kita begitu juga dalam syurga nanti. Kita nak kepada pangkat yang tinggi, kita tak say walaupun kita kata alhamdulillah dah boleh masuk syurga, tapi tak say kita nak gapo nak Firdausul A'la. Waktu Firdausul A'la tu nak daripada mana? Sekadar semaya kita 5 waktu tu ke, sekadar puasa kita sebulan Ramadan tu ke, sekadar haji kita, sekadar zakat kita hak tu ya ke. Hak tu tidak ada hak wajib. Kita nak masuk syurga alhamdulillah kita nak duduk, tapi kita nak tu Al-Firdausul A'la. Nak duduk dengan apa? Nak duduk dengan ma'an nabiyyin, nak duduk dengan para anbiya, was-siddiqin, orang yang benar, wasyuhada, nak duduk para orang syuhada, was-salihin, orang yang soleh. Hak penting lagi kita nak duduk dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti. Iaitu dengan kita memperbanyakkan selawat. Hak tu tak dapat tidak dah. Selalu Rasulullah kata dah, aqrabu minni majlisa yaumil qiyamah, dah aktsarukum alayya salatan. Orang yang lebih dekat kepada hari kiamat esok ialah orang yang banyak selawat kepada Nabi kita Muhammad. Orang yang banyak selawat kepada aku. Itu ialah nak ayat kata kita nak duduk sekali dengan Nabi, sekali dengan kekasih kita dalam syurga. Jadi saya nak ayat di sini dah berkenaan dengan 10 awal Zulhijjah ni. Saya nak ayat kata daripada amalan-amalan ni, saya kata kalulah kita boleh buat hak ni.
10 Zulhijjah ni dia banyak amalan kita nak buat waktu mana-mana pun tak apa, buat memalai qiyamul lail, waktu mana pun puasa siang hari apa semua tu banyak. Banyak. Tapi kita nak kata kalau kita boleh buat setara ni pada awal waktu kita. Iaitu kita mula awal waktu kita hari ya kita dengan perkara ni. Hari kata nak kata kalau kita tak boleh buat benda lain pun rasa kata cukup dah. Tu rasa kata cukup dah. Cukup ni sebab apa? Cukup ni sebab kita kata kita buat hak ni lebih baik pada kita tak buat, kita ambil fursah, ambil peluang daripada orang panggil keduduk kita, keadaan kita lah ni. Ini dah kerja pun dok gapo pun dok lah ni kurang kita duduk, kita boleh usaha buat perkara-perkara ni. Iaitu yang pertama. Nak rakyat kita kena usaha semaya subuh jamaatan. Dah, kita tahu dah. Usaha semaya subuh. Dalam 10 awan supaya dengan kita rakyat boleh puasa Ramadan tu. Dah, semaya subuh. Semaya Jumaat gini-gini. Dah, usaha semaya subuh jamaah. Kenapa Nabi kata man sallas subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Mana kata dia duduk dalam jaga Allah Subhanahu wa taala lah, kita kata mudah-mudah dah. Ya. Situ lebih. Kama dia summa qa'ada yazkurullah, lepas pada tu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mana? Sehingga naik matahari. Zikir tak kira dengan selawat, tak kira dengan istighfar, tak kira dengan tahlil. Jadi munasabah dengan dalam 10 awal Zulhijjah ni, kita banyakkanlah Nabi kata fa'aktiru. Nabi kata banyak tahlil wa tahmid wa takbir. Tu hadis Nabi ayat kelebihan orang panggil dalam bulan Zulhijjah tu banyak kita tahlil la ilaha illallah, at-tahmid alhamdulillah dah, at-takbir Allahu akbar. Tapi kita nak himpun perkara tu semua tu, kita mari kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Merakumi bahkan lebih tasbih. Tu merakumi habis. Pak tu. Jadi bahkan kalimah ni ada hadis Nabi ahabbul kalam ila Allah, atau sebaik-baik kalimah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi kata ialah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dah. Tak apalah kita ayat atas situ. Saning kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga naik matahari. Selepas naik matahari itu, kita usaha duduk sikit lagi sampai 10 minit, 15 minit. Kemudian kita semaya sunat duha. Dah. Kemudian kita semaya sunat duha. Semaya sunat duha ni Allahu akbar. Besar. Kita dengar sok muda, kemungkinan baba bodok royak belaka dah. Kemungkinan banyak-banyak baba dok royak dah. Semaya duha ni kelebihan setara mana? Semaya duha ni pahala haji dengan pahala umrah. Kita tak lagi buat haji dah tahun ni. Tak kira lah siapa-siapa, ibu bapa yang dirahmati Allah, tak lagi buat haji tahun ni, tak lagi buat umrah tahun ni. Allah, nak pahala. Nak pahala ni. Semaya duha 2 rakaat ya. Lepas tu pahala setara mana? Ke ajri haji tammatin tammah. Nak kata pahala dia tu, pahala haji dia, pahala umrah sepenuh, tak ada nakis sikit, tak ada kurang sikit. Allahu akbar. Tu kita usaha kita kena buat dalam 10 awal Zulhijjah boleh tu. Dah. Tiap hari semenjak daripada awal bulan Zulhijjah 10 awal. Lepas tu lepas pada tu pula pahala kita nak ayat kata dah. Kelebihan duha lagi nak ayat kata dah. Selalu tu Nabi kata yusbihu kullu sulamatin minan nas, yusbihu, Nabi kata tiap-tiap orang panggil sendi ni, tiap-tiap sendi ni sedekah, pahala sedekah dah. Tiap-tiap sendi kita ni, berapa sendi di manusia, 300 lebih dah. Sendi di manusia ni pahala sedekah belaka. Mana kullu tahmilatin sadaqah, tiap-tiap tasbih takbiratin sadaqah, tahmidah alhamdulillah sadaqah, tasbihah sadaqah subhanallah, semua tu sedekah belaka pahala sedekah belaka. Tapi Nabi kata pula pada hujung nak ayat kelebihan. Wa yujzi'u zalika kullahu, dan memadai semua tu memadai dengan gapo? Rakaatai ad-duha. Allah, ni kelebihan semaya duha lagi. Nak ayat kata pade dah. Kalau kita tak ada buat hal tu pun kita semaya 2 rakaat duha tu, Allah, mencukupi, memadai dah. Tu, nak ayat atas kelebihan duha. Lepas tu, selepas kita maya duha,
yang terakhir atau bukan terakhir, nak ayat kata kita nak mula amalan kita pagi-pagi tu dengan barakah, dengan berkat. Gagal lah kocek, temu 2 kau, temu sekau ataupun buka telefon, tengok application kita ada. Nak sejik mana hari ni, nak mana hari ni, orang susah mana hari ni. Gagal lah kocek kalau kita duduk masjid, tengok kopi masjid. Kalau kita duduk di rumah pun kita buat kopi tak di rumah. Kita buh pagi. Pagi. Kita nak waktu pagi belakang. Semua tu ibadat pagi belakang. Kita nak jadi waktu pagi belakang. Waktu pagi, waktu siang. Kenapa? Kelebihan sedekah ni pula makna kata hak Nabi kata malaikat dah apa nama ni? Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa yanzilu fihi malakan. Kita dengar dah hadis semua dah. Pada pagi-pagi malaikat turun 2 orang. Dia kata gini. Hak sore tu dia kata Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah Tuhanku bagikanlah ganti ya. Bagikanlah ganti yang banyak kepada orang yang sedekah ni. Wa'ati mumsikan talafa, dan bagi orang yang tak buat sedekah ni maka membagilah kerugian kepada dia. Makna kata ibda a'malika as-sabahiyah bil barakah. Mulalah dengan amalan-amalan pagi kamu dengan keberkatan. Jadi kita mula semaya subuh, mula dengan duha, mula dengan zikir, dengan gapo. Lepas tu kita nak gimana pun gilah. Tak ada kita nak puasa belalah. Tapi kita puasa tu kena puasa. Nak ayat atau comel lebih. Tapi kalau tak ada nak buat ibadat lain lagi, nak qiyam mulai tak ada. Kita buat hak ni. Hak pagi hari kita ni. Apabila kita mula dengan pagi yang baik, maka siang hari kita tu akan jadi baik tu. Mula dengan gapo. Mencukupi dah kita. Semaya subuh Jumaat. Kemudian dia turun zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu semaya duha, lepas tu sedekah. Jangan lupa ni jadi istiqamah kita dalam 10 hari. Tapi kalau boleh istiqamah kepada sepanjang tahun, sepanjang bila-bila tu, barakah, saya yakin berkat dalam hidup. Amin. Berkat dalam hidup. Berkat pertamanya Nabi kata burika li ummati fi bukuriha. Hak tu cerak dah. Berkat umatku daripada waktu pagi-pagi dah. Hak tu satu amalan insya-Allah kita pakat-pakat amal jagalah. Lepas maya subuh kita zikir kepada Allah sehingga naik matahari. Kalau kita tak gaduh lah. Ya ada juga orang kita gaduh zuruh keadaan dah. Orang khususnya, orang kerja nak tu ya tak boleh pagi. Ya kena pergi pagi ni. Buat kena. Tak ada masa tu pun. Kalau gitu, kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Dia tak ada situ zikir kepada Allah. Buat tu, buat ni maka banyak. Daripada amalan-amalan kita pasti buat dah. Ibu bapa yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan masuk sikit berkenaan dengan kelebihan al-udhiyah kita kata dah. Berkenaan dengan gerbe. Jadi gerbe ni masya-Allah dah satu orang panggil ibadat yang Allah Subhanahu Wa Taala taksis pada ataupun menjadikan kelebihan di dalam bulan Zulhijjah. Dalam bulan Zulhijjah ni mana kata Allah Subhanahu Wa Taala bagi keistimewaan, iaitu cuba kita mari dengar satu hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Imam Tirmizi. Nabi kata gena, Nabi kata hadis ni an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah bersabda ma amila adamiyyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Jadi anak kata tak ada dah amal dia boleh buat oleh anak ada pada hari raya yang menahat ni hari raya lah. Orang panggil terlebih kasih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu iaitu ihraqid dam, iaitu menumpahkan darah. Menumpahkan darah ni iaitu sembelih lah. Wa innahu la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Pada hari kiamat esok hak ni mari dah dengan tanduk dia, hak kita sembelih tu, dengan bulu dia dah, dengan kuku dia. Tu masuk timbang kita pada hari kiamat esok dah, timbang kilo kita, keberat ke kilo kita pada hari kiamat esok tu. Tu dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala terima wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah bimakan qabla ay yaqa'a min al-ard. Tu. Jadi nak ayat kata darah tu sebelum daripada nak mengalir turun atas bumi tu, Allah Subhanahu Wa Taala terima dulu dah. Terima belum daripada darah nak mengalir turun atas bumi. Fatibu biha nafsan. Maka siapa kita gerben ni, siapa kita sembelih ni dengan orang panggil suka hati kita. Dengan orang panggil tak ada orang tekan negara. Apalah kita nak buat
kebajikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak ayat kata al-udhiyah li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah. Lalu Tuhan nak ayat kata kelebihan gerbai ni sangat-sangat besar. Li kulli sya'rah. Allah makna kata kambing. Kalau kita kata gerbai kambing seekor. Bulu dia banyak mana? Kambing tu. Bulu dia banyak mana kambing tu? Kalau bulu ada 1 juta kat 1 juta. Li kulli sya'ratin hasanah. Allah besarnya deh. Ganjaran besarnya pahala dia. Lalu itulah nak wayak kata ini salah satu daripada kelebihan-kelebihan. Dan dia adalah sunnah Nabi kita Ibrahim. Kalau kita dengar banyak dah kisah dia. Nabi Ibrahim tu hak masa dia nak sembelih Nabi Ismail tu dah anak dia. Lagu mana tengok kisah-kisah dia mula nak jadi masalah gerben ni. Itulah nak wayak kata kelebihan-kelebihan gerben dan banyak lagi hadis-hadis dia. Kalau kita nak wayak sini kemungkinan panjang, tapi insya-Allah kita merekahkan dah. Merekahkan berkenaan dengan orang panggil kelebihan gerben, dan insya-Allah kita akan dengar pula Imam Hakim dak ya. Mai akan tambah sikit lagi, dan insya-Allah kita akan masuk setelah lagi sikit sebanyak berkenaan dengan amalan-amalan sunat-sunat kelebihan sikit sebanyak. Orang nak gerben ni kita nak buat gapo katik lagu mana katik dalam 10 awan ni. Kita akan masuk pula setelah lagi insya-Allah sama-sama dah. Tu dia dah. Aku saya lontarkan kepada Ayah Mai pula dah. Ya. Alhamdulillah. Tu banyak sangat perkara-perkara yang berenah ataupun manfaat, benda-benda yang kita boleh isikan waktu mana kita nak melakukan ibadat-ibadat hak email kita sebut hak ni tetap dengan Jumaat waktu subuh. Lepas pada Jumaat subuh duk dah berzikir kepada Allah hingga sampai naik matahari, hasil pahala begitu. Itu kelebihan yang ada pada orang yang melakukan ibadat waktu subuh khususnya. Waktu bukan makna bulan ni, pun anak bulan anak hari. Betul-betul kita melakukan pada waktu yang Allah Ta'ala gandakan pahala. Oh tu berapa boleh 4 kali ganda lagi. Banyak lagi pada 10 awal ni deh. Ni maknanya kata. Lalu tu lepas pada tu tak imam sebut sikit tetap dengan bab gerbai pergi kehebatan dan kelebihan syariat yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang siapa turun menurun siapa ke zaman Nabi kita pun ada lagi melakukan ibadat tu, tak ada dihapus, tak ada dinasah dah. Enggak siapa kita zaman dah ni, maka digalakkan kita ambil ala qadar kemampuan kita. Jangan kita tinggal langsung. Makna kita ada kemampuan boleh ambil qadar gia tahun ni. Ambil lah. Mana-mana hak ada kemampuan dah. Hak kalulah kata kita tak ada pasal kerja pun tak ada ni 2 minggu dah kena kat tuan ni. Kerja tak ada duit pada anak sekolah ni. Tu tak apalah. Hak tu kita lain kali ada niat lah. Tahun ni tak boleh buat insya-Allah lah tahan apa. We ada niat semua. We ada niat untuk kita melakukan ibadat. Antaranya ibadat ada kelebihan ya, udhiyah, melakukan ibadat gerbai. Lepas tu nak melagi kepada Imam Hakim kita, tapi dia mau minta sekali lagi tak Imam. Dia baca dia kami atau minta kepada Ayah Mai baca pepatah hak saat ni sekali lagi. Baca. Lain lubuk, baca silap. Baca silap. Lain lubuk, lain ikan, lain padai, lain belacan. Orang dengar hotel tu. Adalah. Dia sedap dengar kali kau mana. Alhamdulillah. Kepada penonton kita yang bersama dengan kita lebih kurang ada 380 orang dah. Bakak kongsi. Hak mana baru masuk, tolong share. Hak mana share dah, terima kasih banyak-banyak dah. Lepas tu kita pergi pada Imam Hakim kita, tolong kupaskan lagi tentang ibadat. Kalau nak tambah untuk kita afdalkan melakukan hak 10 ni, bubuh gila-gila kalau nak tambah lagi. Ataupun nak terus pergi kepada ibadat gerbai saludah pun, tak ada masalah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus pula kita masuk dalam round yang kedua kita untuk sikit lagi tambah dan yang mana sanding tu Imam Nazari kita pun sudah bui dah sikit dan masalah tentang kelebihan kita kurban. Dan kerana kurban mana qarab mana dekat. Dan jadi amalan kurban kita ni untuk nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemungkinan kerana kita tengok di hari ni kita kata ada satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang turunkan bala tu akan uji kepada seluruh umat dan seluruh dunia lah, bukan kata sekadar di tempat kita saja dak. Di hari ni seolah kata seluruh dunia
pakat kenalah dengan wabak COVID-19 ni pada hari ni. Jadi kalau tengok pada asbab-asbab semua ujian Allah Ta'ala tu, dia ada asbab kerana kemungkinan kita manusia ni, Allah Ta'ala nak uji kita kerana kita saat ni tu lalai, kita terlupa. Kerana kita ni banyak berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita ni jauh di kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dengan bernasabah kurban untuk kita nak mendekati dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahannya dengan kita kurban pada tahun ni, dengan kita gerbeh, dengan kita udhiyah pada tahun ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala saat itu akad bala ni dengan cepat-cepat. Dan juga bukan sekadar kurban, kita kata kita poso ni. Sikit lagi saya nak poso lagi. Kerana poso saat ni, kalau kita pakai poso di 10 Zulhijjah dan pula kita poso pada hari 9 Zulhijjah. Dan kita boleh poso semua. Terah kita pakai poso semua for kita ni kerana dalam bulan Ramadan tu hak wajib, hak tu wajib dah kita wajib kena poso dah. Terah kita bagi pakai poso sunat. Lepas tu dalam 9 Zulhijjah kita pakai poso. Kemudian apabila kita api mampu sikit aja weh. Dia gelak masya-Allah. Mari dah. Tengok takdir Allah Taala tu deh. Jadi buat api mampu gelak dah. Jadi alhamdulillah. Masuk lagi cerita. Kadang ada terlupa ni mari dah. Jadi untuk kita puasa saat ni tu kerana kita di hari ni tak ada dah jalan. Jalan vaksin kita usaha belakang dah. Tak gitu ya. Boleh kata vaksin ni seluruh dunia ni siapa belakang dah suruh pocok vaksin. Dalam hal keadaan kita pocok vaksin sekali pun duk kena lagi. Pakai mask. Mask pun kadang-kadang ada berjakit lagi. Habis jaga dah kita ni kadang-kadang kena lagi. Tapi habis jalan ni mana tak ada jalan, kita kena minta kepada Allah. Kita kena berdoa kepada Allah. Jadi kita kena cari doa mana. Mudah-mudahannya Allah Ta'ala tu mudah terima. Jadi kita tengoklah hak Nabi-Nabi duk royak. Hak Nabi-Nabi duk cerita. Kita pakat-pakat tengok jalan mana hak doa yang apabila hamba dia saat ni minta berdoa Allah Ta'ala terima, maka salah satu daripadanya dakwatus shaim. Ni kita sampai sini. Mana doa orang yang puasa Allah Ta'ala tak akan tolak sama sekali. Lalu itulah kita ambil kesempatan pada sini, kita pakat puasa belaka dan kita pakat minta doa pada hari. Terang-terang kita minta. Saya rasa lah ayah weh. Atau email kita. Kita rasa di hari ni saudara kita dan baik saya sendiri dan kita ramai-ramai ni. Ada kedak kita besok minta pada Allah, ya Allah. Dan mu akak cepat-cepatlah balakan ya Allah. Kami ni tak tahan dah. Kami ni panggil tok say dak apa ni semua ni duduk dalam susah gini-gini minta lamu apa ni akak cepat-cepat ujian ni. Ada kedak takut tak ada doa lagi for kita. Takut duk panggil duk tak ada minta Tuhan lagi duk semata-mata duk. Tahu tapi tak minta, tapi tak buat. Jadi kita ambil kesempatan ni pada hari ni kerana kita tengok makin hari makin merebak. Makin hari makin merebak. Hari ni telubel rumah saya ni mati pula hari ni. Bila kata ada mati pula. Tengok dalam berita pada hari ni live saya tengok saat ni tu ada Tok Bila kita mati pula leptan ni kita. Di hari ni Tok email Tok Bila 7 orang dah leptan ni. Mati dengan sebab COVID. Jadi orang katanya duk nama semua. Lalu itulah kita saat ni tak duduk saja dah. Kita kena pakat-pakat kita saat ni tu mendekatkan diri kita dengan Allah dengan kita melakukan ibadat kurban untuk kita nak mendekatkan kurban saat ni untuk nak mendekatkan diri kita supaya kita nak dekat kita kurban dan pula kita pakat puasa kerana doa orang puasa ni Allah Taala terima. Ni kita tengok. Dan pula kita pakat sedekah dalam bulan ni kerana amalan yang Allah Ta'ala sangat kasih apa semua sedekah. Dan juga kita pakai istighfar, kita pakai apa semua berzikir. Sampai itulah dalam awal Zulhijjah ni peluang bagi kita. Peluang untuk kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah. Supaya Allah Ta'ala saat ni dia hantar ujian hari ni saat ni dia ada sebab, dia ada hikmat sebalik. Kerana di hari ni boleh kata fok kita ni lalai, fok kita terlupa, fok kita ni duduk galik. Maka Allah Ta'ala turut ujian kita kali ni supaya kita saat ni terkhabar. Supaya kita ni boleh kembalikan diri kita kepada Allah. Supaya kita saat ni tu boleh muhasabah diri kita. Dan orang kata di hari ni hidup lagu ni pun susah dah. Nak pergi mana pun tak boleh dah. Nak lakah cangwak pun susah dah. Tak nak pergi mana dah. Sekarang ni je Allah Ta'ala uji kita. Sikit ke sekarang ni je. Jadi ni nyakit ni. Pak kita tahu mana masa depan Allah Ta'ala tunggu pula tahu mana. Dah habis COVID mari nyakit lain pula. Lalu tu tak dapat tidak jalan yang untuk selamat kita. Ialah kita mendekati diri kita dengan Allah.
Jalan untuk selamat kita dengan kita saat itu kena muhasabah, kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena suci daripada dosa. Dan kerana hari ini kemungkinan kita banyak dosa. Kita banyak dosa kita saat itu, lalu itulah Allah Taala tu ujian kalimat, ujian kepada kita. Lalu tu apa yang dikasihi sekalian? Peluang bagi kita. Apabila di hari ini kita ni ada nyawa lagi. Di hari ini kita ada kuasa lagi untuk kita nak berzikir. Di hari ini lagi ada kuasa untuk kita nak tasbih, kita nak tahmid, kita nak takbir. Kalau satu hari Allah Ta'ala tarikkan peluang ni kita pergi uzur sakit, demai tak khabar, nak kecek apa tak boleh, nak kata apa tak boleh, maka masa itulah kita rugi. Di hari ni peluang bagi kita, Allah Ta'ala sihat kita. Allah Ta'ala kita ni telinga dengar lagi, boleh dengar ayah kita duk ceramah, tu imam kita duk ceramah, dengar dah, kita sama-sama beramal lah. Dengar dah, sama-sama kita ubah cara sikap hidup kita supaya kita saat itu boleh mendekati diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah, dan juga amalan-amalan kurban saat ni tu imam kita perseraya dah dia kata apa nama semua saat ni tu darah, semua saat ni bulu sebanyak mana kita boleh sebanyak tu. Allah tak nak kira dah bulu kambing, bulu lembu tu dah berjuta-juta, bukan sikit. Dengan kita turun modal 3,000, 4,000 satu beri untuk kita boleh sama-sama kita kurban saat ni. Dan juga pada hari ni peluang bagi kita yang mampu untuk kita kurban. Kerana pada hari ini berapa ialah masa kecemasan, masa yang saudara-saudari kita perlu kepada bantuan, perlu kepada pertolongan. Kerana di hari ini kita sudah maklum di tempat kita ni penyakit ni ia bukan sekadar kata sakit demam duduk di rumah dah. Kalau kata kita jadi COVID kena pergi hospital. Kalau kata kita pergi sampat dengan orang jadi kita kena pergi kurung. Kena kurung tempat dia. Jadi nak kalau sakit sikit-sikit tu kita boleh duduk di rumah, kita orang rumah kita boleh menanak makan, jiran kita boleh halau makan ni. Tapi apabila kita duduk tempat kat tua saat ni tu Allah macam-macam. Kerana masa makan ya ada terhad. Kita ada duit sekali pun duduk tu nak beli tak boleh. Tempat kita kurung tak ada. Tempat kita kurung tak ada kedai jual. Kedai locek tak ada. Ada duit nak beli tak boleh. Kenanya apa saja jadi nak kata di situlah habis. Jadi kena orang luar hantar pergi masuk. Orang di luar hantar pergi masuk. Lalu itulah peluang bagi ni, kerana boleh kata dan juga kampung-kampung di hari ni banyak kena tutup. Kampung kena tutup banyak. Jadi nak pergi keluar tak boleh. Kerana apa? Kerana orang sakit itu dalam kampung sangat ramai, terpaksa kena tutup. Apabila tutup, kita nak tubik kerja tak boleh. Nak pergi beli kat luar tak boleh. Lalu tu tutup bukan sehari dua, bulan-bulan. Lalu itulah dengan peluang untuk kita buat ibadat kurban kita pada tahun ni, kita bagi kepada orang fakir miskin, kita bagi kepada tempat-tempat yang orang kena tutup kampung tak nak makan, maka kita ambil ni lah pergi bantu dan tolong saudara kita. Ini ayah Datuk Imam kita, mana peluang bagi kita lah. Saya pun tak nak panjang, kerana Datuk Imam kita ni ada buah banyak lagi Saya rasa saya ni sekadar ni dah ayah ni. Saya ni sekadar ni saja untuk saya pada malam ni. Untuk nasihatlah kepada diri saya sendiri terutamanya dan kepada penonton-penonton kita yang duk tengok live show ayam main kita sebanyak malam ni 3-400 orang ni. Semoga apa saja yang kita dapat boleh bermanfaat manakala kita pakat-pakat ambil bersamalah. Dan saya pun nak serah kepada ayah kita, dan kalau ada apa lagi pun untuk email kita nak tambah, maka untuk email kita tu tambah ya, ada banyak lagi tu, ya cedek banyak lagi tu. Jadi nak serah dia lah. Saya ni panggil sekadar gitu-gitu ya. Mari ni kerana ayah kita jemput untuk nak berkongsi bersama pada malam ni. Jadi saya ni nak serah pada ayah semula dan kepada Tok Imam, maka dia kata wallahu a'lam. Alhamdulillah, banyak sangat, banyak dapat kebaikan, dapat ambil mutiara ilmu. Di antaranya kita boleh ambil tadi ialah doa mustajab, da'watus shaim. Orang yang puasa, waktu mana kita berhajat kepada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak Tuhan dengar kita. Antaranya para ulama kata kita ada munajat dalam hidup kita. Apa munajat? Mendekati diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara amalan yang boleh kita mendekat diri dengan Allah ialah puasa. Sabit tu ada mau sebut cerita ni cerita lama dah.
cerita zaman Nayuk Rata Menteri Erdogan dah ni, Presiden Erdogan dah ni, waktu tu dia jadi gubernur di Istanbul lagi. Waktu dia jadi gubernur di Istanbul ni, waktu tu presiden sekular lagi ada. Kalau kata dia duduk cerita lah. Bila berlaku kemarau besar, kemarau dalam Turki. Kemarau beberapa minggu bulan lah. Akhir-akhir Erdogan saat ni soraklah dengan imam besar di Istanbul tu nak buat solat istisqa sebab maya minta hujan. Bila orang sekular dengar ni, dia buat nganyi. Dia kata, orang duk serabut dengan kemarau, nak maya dah. Dia menganyi, dia kacak menganyi. Maka Erdogan ni doa dengan Allah, ya Allah, bila sampai waktu aku nak maya hajat ni, nak maya minta hujan, turunlah hujan. Turun ni bukan gapo, tolong jawab bagi orang menganyi padamu ya Allah. Tapi amalan dia, cara nak minta hujan, dia puasa dulu 3 hari tak imam. Dia puasa dulu, bila puasa cukup 3 hari, dia semaya hajat. Tak ada sudah maya, hujan turun berat. Hujan turun dah. Maya tengah-tengah duduk semaya, duduk alas kera'at gitu ya, hujan turun dah. Nah, ini nak ayat atau makbulnya dengan ibadat kita belum pada nak semaya hajat, ada dulu. Solat orang panggil tu, puasa dulu 3 hari. Kalau tempat kita boleh buat lah. Kalau tak ada jadi payah sangat. Semua 3 wilayah kita pakat puasa. Lebih-lebih lagi pada peluang awal Zulhijjah ni. Puasa boleh cukup 3 hari seretak. Baru cukup 3 hari kita pakat maya hajat seretak di rumah masing-masing. InsyaAllah wasiapa wabak ni terakat. InsyaAllah. Berasa wabak ni terakat daripada kampung dan daripada tempat wilayah kita. Dengan ibadat kita panggil munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya betul ya, masalah puasa ni kita nak ayat tertambah sikit Sebenarnya tiap-tiap apa ibadat ni orang panggil salah tu puasa ni ia tatahirun nafs. Sebenarnya sabit kita kata daripada amalan-amalan kita Kita nak minta gapo kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tu nak cuci diri kita dulu. Lalu itulah Tuhan mudah terima. Sebab apa daripada sebab-sebab kita nak minta dah. Habis itulah kita nak banyak istighfar, banyak puasa. Puasa ni masuk dalam ibadat yang nak cuci ke diri kita. Puasa ni satu ibadat yang nak cuci ke diri kita, cucikan syahwat, cucikan benda-benda hak tak comel. Jadi banyak perkara untuk nak nyucikan diri. Tengok puasa ni kita kata dalam orang panggil yang istimewa sekali, tak serupa ibadat lain Dia cuci zahir dan batin. Lagu mana batin? Hak batin tu cuci roh kita. Roh kita rasa tegar, tenang, cuci jiwa kita daripada dosa. Hak zahirnya kita ni detox juga, orang panggil cara detox orang semai-mai hak baru ni lah dah. Orang nak detox ni puasa, dia puasa je detox tu tu. Hak tak boleh gapo semua jadi henggal perut dia tak makan yang gapo tu. Jadi tengok orang dia buat lah ni. Orang panggil puasa tibi ataupun puasa orang duduk 6 nak lah ni. Tengok kalau kita kalau kita kaji dah. Saya besok pergi apa nama ni? Satu orang panggil mustawsaf sihi ataupun kita kata tepat orang lot 6 nak. Ya adalah buat di satu pula dah saya biasa pergi di kok pangan tu. Mahal. Hak ni gig nak betul. Makan. Sebab apa? Dia nak jadi cuci darah, dia nak cuci tubuh dia tu. Ya. Jadi hak ni dia buat ke mana? Duduk situ masa 2 minggu. Dia nak cuci, dia cuci Allah, masya-Allah dah. Jadi duduk 2 minggu tu tak boleh makan gapo ya. Ya makan hak dia je. Sekadar air, lepas tu sekadar apa namun tak ada. Masa 2 minggu tu tak ada. Kena turut perdamik hak dia. Makan sikit sangat makan ni saya madu gapo supaya orang panggil puasa tibi lah. Tu nak atas puasa. Kenapa dia nak cuci ke Zuhri? Nak cuci ke ni dalam perut kita legapo kita. Hak orang hak hari tu. Dah hak hari tu dia ada dia buat 2 minggu tu kelik mari. Cuci dalam ni tubuh dia ni lihat luar ni piu ni dah jadi pong, jadi sai, piu jadi sinar, jadi num lembut nak atas tu tengok. Patuh tu hak zahir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala support tu juga. Kita ni apabila cuci daripada dosa, cuci daripada gapo situlah ya Allah Subhanahu Wa Taala nak terima kita. Lalu itulah apabila kita banyak sabit Allah Subhanahu Wa Taala dia nak terima syarat-syarat nak terima doa dia kena cuci kita dulu tu. Cuci kita dulu sabit hak Nabi kata hadis. Orang duk sapi duk minta doa ya Rob dah.
rambut ya keriting kena kabut kena gapo dalam hadis itulah dia. Minta ya Rab tapi Tuhan tak terima doa dia. Kenapa? Fa aina yustajabalah Nabi kata mat'amuhu haram wa malbasuhu haram. Deh pakai dia hare makan dia hare banyak. Allah, nak habis hare tu kena dengan istighfar, kena dengan taubat. Kita puasa salah satu daripada nak menyucikan diri. Makna kata masya-Allah satu idea yang comel ayah kalau royak gini deh. Kalau kita boleh buat belaka, kita puasa belaka dah 3 hari ke rapat-rapat sekali dengan Arafah, lepas tu malam raya tu kerana kita pakat sembahyang hajat berjamaah belaka. Tapi syaratlah kita nak puasa, lepas tu kita banyak istighfar deh. Puasa banyak istighfar. Tu jadi panjang agak masa sikit ya dah. Tak apa. Alhamdulillah. Kau nambah lagi tak apa. Alhamdulillah. Tambah tu. Tu. Lepas tu nak masuk hak itu ni sikit lagi sebenarnya saya pun ada apa namanya hak gerbel lah. Apa teruskan pakai terus dah. Tak email terus. Terus tak boleh. Making lagi nak tambah pula tu. Dia tak suka making dah. Habis dah. Lagi nak tambah je masa sedap lagi nak tambah pula. Jadi hak kita masuk jadi panggil sakut baut dengan apa namanya gerbel sikit lagi deh. Sebenarnya kita royak atau masalah kelebihan gapon besar sangat gerbel. Jadi kita kena tahu usul asal gerbel ni, makna kata hukum di dalam apa namanya dalam fiqh hukum fiqh ni. Gerbel ni hukum apa wajib ke sunat apa fardu kifayah apa lagu mana hukum ni. Gerbel kita kena tahu situ juga. Jadi gerbel ni kalau mengikut dalam mazhab kita ada mazhab Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, dia kata sunnatun muakkadatun. Masuk dalam hukum dia sunat muakkadah. Sunat muakkadah ni sunat yang pesan kata tutup. Sunat suruh buat juga. Kalau kita orang panggil tak buat tu, ia benarnya orang kata takrif sunat ni gapo. Takrif sunat ni kalau pada asal dalam fiqh lah dia kata kena kena ya, orang panggil kalau kita buat boleh pahala dah. Ya. Buat boleh pahala, tak buat tak ada apa-apa, tapi tak mus situ. Kita nak ayat kata buat boleh pahala, kalau tak buat sangat-sangat rugi. Dia tak dosa, tapi sangat-sangat rugi kerana sunat muakkad ni dia sunat pasal tolak, pasal tutup suruh kita buat. Besar seakhir-akhir nak wajib dah tu. Waktu dalam mazhab kita, kalau dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dia wajib pula tu. Gerbel tu wajib. Tak sama tapi tak apalah tempat kita ni. Yang kita guna mazhab Syafi'i, makna kata sunnatun muakkadah, sunnah yang pesan kita tutup. Jadi bagi orang yang ada kuasa, bagi orang yang ada kemudahan, maka sepatutnya bagi dia nak tahu dia gerbel dah. Kalau kita orang susah ni tak ada pola sekolah, umur kita nak buat mana kita orang susah ni tak ada ya dah. Ya. Mana kata kita ada kemudahan ni. Kalau kita ada kelebihan, makna kata lebih daripada makan dah setahun apa nama ni, tahun ni kita nak boleh gerbel, kita gerbel sekolah mana kita boleh. Kita gerbel dah. Segi ye ko kami sekko ko gapo tu. Usaha boleh gerbel kerana dia hukum dia sunnatun muakkadatun. Tu dia tu sikit sebanyak dah. Nak banyak kata berkenaan dengan masalah gerbel ni, dia jadi sunat muakkadah. Sunat muakkadah ni sunat pasal tutup suruh kita buat. Kalau kita ada gak nak molek bagi kita ada kemudahan, ada peluang, ada gapo ni, kita gerbel lah tiap-tiap tahun. Kita gerbel lah tiap tahun. Kerana gerbel ni, ibadat gerbel ni, ia satu ibadat yang kita kata sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat gerbel ni. Kita tak ada pergi buat haji, kita duduk rumah kita gerbel. Gerbel ni kerana ia makna dia nak mau at-tadhiyah, al-udhiyah ni tadhiyah. Gerbel ni orang panggil kita gerbelkan jiwa kita, gerbelkan raga kita juga. Tu kita gerbelkan orang panggil harta kita tu kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendampingkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia dah. Tu nak ajak kata sikit sebanyak bersangkut paut dengan hukum gerbel sunat muakkad. Sunat muakkad ni sebuah dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i. Lepas tu dia kebanyakan ni dalam apa nama ni, kalau kita duk dengar lah kemungkinan jadi betul persoalan sikit ko bagi kita ko. Dia kata geno gerbel kena apa nama tak boleh kerak kuku, tak boleh kerak rambut. Hak ni hare ko gano tak boleh kerak kuku, tak boleh kerak rambut gapo ni kalau orang nak gerbel tu. Jadi banyak-banyak soalan ni.
Kadang-kadang mari melontar soalan. Saya pun banyak duk mari telefon. Tu Imi. Lepas tu dosa ke kalau kita kat kuku ni. Kita ni tak ada roh. Kuku jadi betul uzur dulu belum nak masuk 10 Zulhijjah. Tu kuku jadi panjang. Lepas kita pula duk kerja orang panggil tak comel lah kuku panjang ni duk kerja. Supaya kata orang duk kerja jadi payabang kau gano dah. Kuku panjang. Sejak lah tak comel lah. Dah kena duk itu dengan orang sakit ke apa semua ni. Pas nak buat lagu mana? Tu. Jadi sebenarnya masalah orang panggil kita kata kelebihan dia. Dia ada sunat-sunat dia. Sunat-sunat apabila kita nak gerbang ni sebenarnya dalam ibadat kita ni apabila kita nak buat jadi sepenuh tak. Kita nak buat jadi pulih pahala banyak sekali. Bukan kata nak buat lepas. Tu. Bukan kata nak buat sekadar lepas. Gerbang kan gerbang. Tu. Gerbang kan gerbang. Makna kata lepas-lepas sudah. Tak. Kita nak buat tu. Kita nak buat boleh banyak. Boleh pahala lebih lagi lah. Bukan kata mudah-mudah nak gerbang setara tu. Makna kata lepas tu nak boleh buat hak lebih lagi tu. Makna kata kita kena buatlah perkara hak sunat-sunat lagi tu. Hak sunat-sunat lagi tu iaitu sunat dia hak ayat tu. Hak sunat-sunat tu iaitu makna kata kita kena apabila masuk 10 awal Zulhijjah bagi orang nak gerbang tu. Makna kata sunat bagi dia tu kena jaga. Kena orang panggil kalau nak kerak kuku gapo pun tahan dulu. Tak usah kerak lagi kuku tu dah. Kalau nak gunting rambut pun tahan dulu masalah gunting rambut tu kerana apa? Kerana perkara tu dia akan jadi saksi bagi kita pada hari kiamat nanti. Yang nak jadi payah lagi kita kalau kuku kita, rambut kita kerak dah. Makna kata tak boleh jadi saksi lah dia lucu dah. Ni habis itulah buat gerbang sudah tu kita kerak lepas pada tu. Hak tu lebih baik tapi hukum dia sunat. Bukan kata wajib dak tak kerak tak boleh. Tapi khususnya bagi orang kerja duduk dalam cuci tu kalau kita tak ada gimana duduk rumah saja tak apa. Tanya sikit. Ya. Dia mulai daripada mana tu kita tak boleh kerak kuku tu. Dia mulai masuk tu 10 awal Zulhijjah. 1 Zulhijjah tu tak boleh kerak. 1 Zulhijjah tu tak boleh kerak dah. Jadi makna kata 9 hari lah, 10 hari lah kita kata dah 9 hari raya. 10 hari ni panjang dah lagi kuku aja. Boleh naik dah tu. Kalau yang kerak belum ada. Kalau janggut-janggut kita ni 10 hari mana kata sikit lah kan janggut tak apalah. Tapi kuku ni dia. Kuku ni kerana kuku ni dia masak dia sikit dia kalau orang kerja jenis payabang atau imaki dia tahulah dia. Ya payabang lah dia. Payabang mata sebut. Tu. Nak ya atas. Tapi nak ayat atau ya apa nama ni ya orang kerja lagu ni kadang-kadang dia mau tanya soalan pada mu nak gerbek apa boleh ke dok nak kerak dosa ke no dia sebenarnya masalah ni malah sunat tapi hak sebenarnya hak tak boleh sungguh ya ada juga kaul fuqaha ulama yang kata tak boleh iaitu dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal bukan mazhab Syafi'i kita hak kata tak boleh kerak tu ya haram makna kata dosa tak boleh kerak. Tu dah sabit tu lah nak ayat kata apabila dia ada pendapat berbanyak pendapat mana kata kalau kita tak kerak tu aula lebih baik walaupun kita sunat pun dah kerana untuk keluar daripada khilaf. Tu dia kita jaga perkara tu nak ayat kata daripada perkara-perkara yang kita kena jaga untuk dapat afdal bagi kita dalam ibadat kita. Hak tu salah satu daripada perkara-perkara yang banyak soalan saya cuma nak sapa sini ni kerana banyak soalan banyak duk dengar ni siapa main saya lah kata boleh ke dok nak kerak rambut boleh ke dok nak kerak kuku panjang ni tu tapi kalau kita kerja mana kata terpaksa tu kita kerak lah takut jadi tak dia panggil jadi ia membawa kepada keji dah bawa ada keji kita kerja tak bersih lah nak jaga khususnya masa-masa sekali kume-kume gapo tu kalau boleh jaga kalau tak kerak tak ada gapo comel kak mana kata tak apa situ. Dia jual nasi, jual gapo, buat makan ni. Tu tak boleh lah dia. Buat makan ni, buat gapo tu masuk dia. Jual nasi gapo tu. Kuku panjang-panjang. Allah, dia mau tengok. Tak boleh. Ya, dia panggil satu itu juga. Dan mata Islam. Tapi kalau kita tak ada kerja lagu tu, duduk rumah tu tak ada gapo lah lagi ni. Apabila kerja tu. Tu dia. Rezeki banyak lah hak tu. Lepas tu banyak lagi hak sunat-sunat tu. Kalau nak ayat panjang ni. Tak apalah. Ayah sambung lagi. Kita kau sambung lah.
ada gapo nak sebenar tu imagine apa dia nak sama lagi tu. Dia tak buat hati lagi. Dia cuk dah tapi ada lagi tu. Cukup dah. Itu dia dah. Saya letak kepada ayah sekali lagi, insyaAllah waktu kita sama-sama kan. Tapi sampai pukul berapa ni ya? Cukup dah. Tak lama dah. Cukup dah. Pakai dah cukup dah. Cukup dah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih belakang-belakang kepada dua Tok Imeh kita anda yang bersama dengan pada kita malam ni berkongsi dalam menyampaikan ilmu agama Allah serta dengan bab kelebihan di awal bulan Zulhijjah berkaitan dengan bab gerbe dan kelebihan gerbe ada berkaitan dengan bab hukum hakam. Banyak sangat manfaat kita boleh malam ni dah. Banyak. Alhamdulillah. Daripada Tok Imeh kita yang berkongsi ni. Lepas tu ada Tok Imeh Hakim nak tambah apa sikit lagi tak? Tak so ni. Cukup dah. Cukup dah. Tak ada apa. Tok Imeh Nazari kita ada sikit nak taruh nak beri sebagaimana nasihat. Beri semangat lah kita panggil beri semangat dalam keadaan kita dilanda oleh wabak COVID sekarang ni kepada para penonton kita ni. Khususnya di tempat kita ni. Semangat sikit. Ya. InsyaAllah dah. Jadi panggil sebagai kita kata kita duk menghadapi COVID ni lah dah sebenarnya masalah jadi berat berlaku bagi kita lah, rasa susah berlaku, susah hati lah. Kerana orang panggil duk berlaku ni bukan kata sekadar biasa duk siapa tutup kapung, susah nak kerja, susah kapung ni. Tapi alhamdulillah ya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad umat yang tak jauh Allah, umat yang sentiasa sabar. Hak ni kita syukur sebab kita pergi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia panggil Allah Subhanahu Wa Taala jadikan orang mukmin. Hak Nabi kata dia, ajibtu li amri mukmin, aku rasa heran, aku rasa suka hati kepada orang mukmin ni. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkara dia tu semua jadi baik bagi dia. Dah, kenapa? In asabahu, sekiranya dia terkena atau in asabathu as-sarra fasyakar fakana khairallah. Sekiranya dia boleh orang panggil perkara yang baik bagi dia, maka dia syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dia redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua. Maka dia boleh pahala. Wa in asabathu darra, kalau dia orang panggil tipu musibah, tipu kesusahan, maka dia sabar di atas tu. Maka fasabar, apabila dia sabar, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kebaikan. Fakana khairallah, maka itu lebih baik pada dia. Jadi semua tu baik bagi orang mukmin. Lalu itulah nikmat yang lebih besar bagi kita. Alhamdulillah atas nikmat iman. Nikmat iman yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Hak ni cukup dah kita ni. Cukup dah. Apabila tipe kesukaan kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan bagi kebaikan kepada kita. Apabila tipe musibah maka kita sabar, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kebaikan kepada kita. Tetapi kita tak ada nak sekadar itu saja dak. Kita nak usaha buat hak lain lagi. Kita nak usaha buat amalan-amalan yang untuk jaga kita. Kerana kita apabila kita tahu dah daripada amalan-amalan yang baik, daripada amalan-amalan untuk mengelakkan kita daripada perkara-perkara yang tak comel itu, maka sepatut kita beritahu kepada orang lain kata supaya dia boleh amal, supaya dia boleh orang panggil jaga diri, jaga gapo semua ni. InsyaAllah semoga perkara ni kalau kita tengok dah kita duk royak semua dah banyak untuk guru kita duk royak dah, ustaz-ustaz kita duk royak gapo semua pun amal hak ni semua baca 3 kali pagi 3 kali petang bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hak tu jangan duk tinggal Allah. Jangan duk tinggal Allah. Hak tu 3 kali pagi 3 kali petang Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga. Sebab nak royak kata hak tu walaupun racun sekalipun dah, saya nak royak itu ni. Apa nama ni? Cerita orang lah ni. Supaya masalah vaksin ni dah. Takutlah nak pocok dah kerana takut gitu, takut gini. Saya kata, nak pergi pocok tu, kalau takut sangat, kau bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Kau pocok tu ulai lagi banyak kali buih mulut-mulut. Rasulullah dah nak royak tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika tukar masuk dalam perangai agama kata silap Bani Quraidah ataupun dalam Yahudi dah. Peperangan tu Yahudi tu nak bunuh Nabi. Dia bawa mari kepada Nabi, bawa mari kepada kaki kambing dah. Kemudian dia beracung dalam tu. Dia beracung dalam tu nak royak tu racun Yahudi ni sangat-sangat kuat sekali. Kalau makan tu mati dekat tu. Dia halau kepada Nabi. Dia nak royak atas sekiranya Nabi tu jadi rasul sungguh, maka Nabi tak akan mati. Tu mati ya. Ya atau kubur racun dalam ni.
Maka Nabi ambil apa nama ni? Kamai saat ni tu Nabi baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nabi makan. Tak ada jadi geno. Nabi wi kepada sahabat makan kok mati selalu dah di situ. Tu nak ayat kata ning hak Nabi hajar kepada kita, tapi janganlah kita buat gitu. Buat bismillahilladzi la yadurru ambil bedai. ambil racun muak buat makan itu jangan tu. Tu gak selera habislah, jangan buat kita bukan Nabi. Tapi nak ayat Nabi hajar cara-cara ikhtiar kepada kita deh. Lepas tu mesti kita jaga. Lepas tu tambah lagi semangat kepada kita insya-Allah. Istighfar kita jangan tinggal. Istighfar hak ni penting. Istighfar insya-Allah deh. Saya nak ayat satu apa nama ni? Kalau kita boleh istiqamah. Saya rasa kalau tiap-tiap buah masjid, saya nak insya-Allah saya panggil satu pensyurai lah. Dan satu pensyurai kerana kita ada amalan untuk diri kita deh. Kemudian amalan jama'i, amalan dengan secara jemaah. Hak ni sepatut kita kena buat dah. Satu kampung ni kita ada tempat berhimpun di mana satu kampung ni? Takkan di masjid ke kita berhimpun? Walaupun learning kita kata orang lari berhimpun kerana sebab COVID dia. Lari berhimpun semaya jemaah di masjid. Tapi dia tak ada lari. Dia suruh ada sikit-sikit. Kemungkinan ada lagi lah. Tak ada lari sangat. Dia boleh semaya. Dia suka ada sikit-sikit. Mana kata kita jadikan satu kampung kita tu. Amalan kita tak boleh tinggal sekali tu. Dengan secara jemaah nak jadi berkat. Kita hidup dalam kampung kita ni. Dua perkara penting. Kalau kita boleh buat. Pertama, istighfar dengan secara jemaah. Hak peribadi syukur ayat tu, hak peribadi tu. Istighfar secara jemaah. Kalau kita nak mudah, kita masuk dalam wirid semaya selalu dah. Lepas semaya ngorek kau, lepas semaya isya kau. Tambah bila istighfar 100 kali ramai-ramai. Saya pun duk mula dah hak ni nak ayat kata kita usaha menjadi. Saya nak ayat kata kapu saya pun saya mula dah. Mula dah lama dah. Istighfar tiap-tiap kali lepas ngorek dah. Sebab tu ada sok mudah pengeluh istighfar tu bubuh dalam wirid semaya juga. Ni tambah pula nak ayat kata kita bubuh dalam wirid kita ataupun lepas doa dah kau kita ada majlis istighfar pula dengan secara ramai-ramai. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Setiap 1 kali tak apa dah. Tak sebanyak sangat. Dah. Lepas tu 1 kali habis. Mana kata dia tu. Lepas tu kita ada pula majlis selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup. Kalau boleh buat ni tiap-tiap masjid di dalam taning kita ni, tiap-tiap dalam kampung kita semua dalam masjid di wilayah kita ni atau tak kira mana-mana saja menghidup majlis selawat dan majlis istighfar. Menghidupkan majlis selawat dan majlis istighfar. Seperti saya di rumah saya ni, saya hidup majlis selawat kepada Nabi, tapi tak tahulah nak rakyat kata kemungkinan ada belaka di masjid lain, wallahu alam lah. Tapi masjid saya menghidupkan majlis selawat kepada atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap subuh. Makna kata walaupun siapa jadi imam, siapa jadi semaya sini pun tak boleh lupa majlis selawat kepada Nabi 100 kali. Kurang 100 kali. Lepas subuh. Biasa. Nak hari hak ni. Tapi walau bagaimanapun kita tak boleh tengok walaupun kita kata tak tolak bala, tapi kita bukan selon ni kita nak masa depan. Kita nak masa depan keberkatan yang bukan hasil dengan cara dekat-dekat deh. Masa depan lagi. InsyaAllah kalau kita buat. Mana kata hak peribadi kita suku. Tapi secara jemaah dalam kampung kita tu. Kita kena hidup perkara ni. Untuk jadi apa? Untuk jadi barakah. Untuk jadi hafazah. Jagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas kampung kita tu. Atas ahli keluarga kita. Kampung kita dulu. Apabila tiap-tiap kampung tu saya jaga belakang. Makna kata setiap negara kita lah. Dia dalam jagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lepas tu berkat dengan selawat tu pada dah alhamdulillah. Istighfar dan selawat kita berteruslah dengan secara jemaah. We ada setiap masjid kalau boleh insya-Allah yang apa nama ni dia duk dengar pada malam ni, kalau kita boleh ada kemampuan pakat kecek lah dengan takmin dengan orang panggil yang bertanggungjawab di dalam masjid. Usaha menghidupkan majlis istighfar dan majlis selawat kat atas Nabi. Lepas tu nak buat masa mana pun kita tengoklah yang munasabah yang agak kata orang tak puas. 100 kali setah ya. Kalau istighfar astaghfirullahalazim tak sampai 5 minit sudah dah. Saya ingat selawat 100 kali pagi-pagi ada buat tu. Tak apa 10 minit ya habis sudah dah. Sikit sangat ya. Termasuk dalam tu, tapi alhamdulillah apabila kita buat semua tu jadi benda ni istiqamah, alhamdulillah nampak kesel kebaikan ada. Kebaikan ada. Hak ni patut kita nak galakkan umat kita, menggalakkan ahli-ahli kita supaya berterus dengan perkara-perkara ni. Lagu itulah kita kata
rezeki pun serupa juga. Rezeki akan murah rezeki. Dengan istighfar ni, berkat hidup kita, kita nak keberkatan dalam hidup kita. Kita nak tolak, nak jauh daripada bala. Hak ni juga dah daripada bala. Bala apabila dia nak turun. Bala ni nak turun di atas satu-satu kampung, satu-satu orang, satu keluarga tak kira. Kadang-kadang kita ni nak lari tak lepas kerana itu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala tu dia boleh melembutkan. Lalu itulah daripada orang panggil jumlah doa. Jumlah doa yang kata Allahumma inna la nas'aluka raddal qada. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhan kami. Kami tak ada minta kepada engkau supaya kamu tolakkan qada dan qadar tu. Bahkan kami minta lakin nas'aluka lutfa fi. Kami minta kepada engkau supaya kamu melembutkan qada-qadar ni. Kalau Tuhan qada-qadar kata kamu akan kena bala. Kena hidup kena lah awak kena, tapi Tuhan melembutkan dengan sebab kita saat ni selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sebab kita kalau kita sebut kau panjang lagi tak seru. Orang dengar ada kau ajak ni kau semangat ya kau panjang. Tak apalah insya-Allah dah. Kita nak ayat atau inilah usahakanlah kita istighfar dan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita di dalam jagaan Allah, rezeki kita murah dan berkat kita dan jauh kita daripada bala. Maka saya sekiranya ada silap dan salah saya minta maaf dan ada gapo kesilapan kerana daripada diri saya sendiri dan pada akhir ni saya serah kepada Ayah Mai sebagai moderator lah kita kata dalam majlis kita pada hari ini. Maka saya mengakhiri kalam saya dengan kata subhanallah bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baik. Alhamdulillah. Bolehlah mana-mana kampung, email kampung mana boleh ambil insurans daripada email kita Nazari di kampung atas ni untuk kita boleh buat amal di kampung kita masing-masing. Nak kata kerana kampung kita ni sekadar kata maya Jumaat pun ada lagi, cuma wirid tu pun tak nak panjang mana. Lepas ada wirid tu kadang-kadang tak wirid langsung, lepas ada wisalah akhir doa dah. Kalau ada peluang lah mana-mana kampung bolehlah kita ambil buat gunung ataupun bubuh di dalam amalan-amalan setelah daripada kita menunaikan solat fardu. Ada amalan berzikir, amalan istighfar, berdoa beramai-ramai. Hak kita ada istighfar rumah-rumah suku tu kita dah buat dah. Ini panggil amalan yang kita buat dengan berjemaah. Kesal tu ya ada kesal dia waktu mana kita melakukan amalan dengan secara beramai-ramai dah. Macam mana kita nak tolak bala ni, kita nak minta hujan tu dengan galakkan dengan buat dengan secara ramai-ramai. Molek dah cara email Nazari kita dia duk buat kampung dia dan di kampung mana-mana yang ambil contohi tak ada lekasi tak email dah. Ada. Nak kasih. Usaha nak sebar belakang. Nak sebar. Boleh. Boleh mana nak tiru tak email mana boleh nak buat amal di kampung masing-masing boleh, tak ada masalah gapo, tak ada dikasih gapo boleh. Kita pakat hiduplah amalan di kampung kita tempat masing-masing. Baiklah amalan ni Allah ni banyak sangat. Isi daripada kita bercara ambil je awal tadi sejam 40 minit lebih kurang lah ni. Sejam 40 minit banyak sangat. Alhamdulillah. Para penonton kita balas mana masa puas hati lagi kerana malam tu kita bercara 3 orang, malam tu dia suruh siapa ke 12 kata. Sedap kata siapa ke 12 suruh tarik banyak tanya ni puas ni puas dah ni. Alhamdulillah tak ada buah ini kira ada dah ni habis buah. Alhamdulillah tak apa dah. Terima kasih banyak-banyak dua-dua email kita tu. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah lain kali kita nak jemput pula kita bersama mari kongsi dalam kita menyampaikan maklumat-maklumat kepada penonton-penonton yang bersama dengan kita dah. InsyaAllah lain kali ada betul dengan masa dua dah. InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada dua email kita. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada dua email ni. Amin. Moga rezeki dan keberkatan dalam hidup, warga baik, selamat daripada dunia, lebih-lebih lagi selamat di akhirat sana insya-Allah. Samalah mana-mana penonton kita ramai-ramai ni pakak-pakak kita berdoa di antara kita satu sama lain dah. Doa pada para email kita katik moga-moga Allah Taala bagi keselamatan, sihat dan wal afiat. Patu akhir dah ni kita makatuk majlis ni. Belum pada kita nak katuk majlis pada penonton kita
sebut kali lagi tentang dengan penguktai derma khairat untuk nak menyudahkan masjid di pada besar ni. Itulah deh. Di atas tu nampak dah tu mailik banci Masjid Musafirin 917001148 ni. Tanakan Kurungtai dah. Bagi mana saudara kita sebelah Malaysia yang ingin menyumbang supaya menyudahkan masjid kami di pada besar ni, boleh kita menyumbang mengikut akaun 5590123255 ni 58. Nama akaun Equus Logistic My Bank dah. Itulah mana-mana yang derma khairat kepada masjid Allah Ta'ala lah yang membalaskan kebaikan pahala jariah untuk memanjang-manjangkan pahala itu hingga sampai di akhirat sana, insya-Allah. Lalu tu malam ni belum pada kita nak katuk majlis dalam malam ni. Kita nak minta pada Imam Nazari kita tolong berdoa supaya menutupkan majlis kami di sini ya. Insya-Allah Imam Nazari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salatu wa attammu taslima ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka bi habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tuwaffiqana wa tubarika lana fi hayatina ya Allah wa an tuyassira lana wa tusahhila lana fi a'malina ya Allah wa an taghfira dhunubana wa dhunuba walidina wa dhunubal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi fadli salati ala habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tahfazana wa tahfaz ahlana min kulli su'in wa min kulli makruh. Allahumma inna nas'aluka bi fadli salati ala habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tarfa' anna hadzal bala' an tarfa' anna al bala'a wal waba'a wat ta'un wal amrad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.